Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya masih dapat meneruskan kehidupan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Hari ini hari yang ke-10. Laju betul ya. Dah 1/3 dah tuan-tuan sekalian. Tinggal lagi baki 2/3 insya-Allah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan berkaitan dengan fiqhul aulawiyat, iaitu perbezaan keutamaan kerana perbezaan zaman, tempat dan situasi. Para ulama berbeza pandangan. Manakah yang lebih mulia dan utama di sisi Allah Ta'ala di antara 3 pekerjaan ini? Bertani, berkilang ataupun berniaga? Mana yang paling utama tu sekalian? Nak jadi petani ke? Nak jadi pengilang ke? Pengilang tu bukan kerja kilang tapi tukar kilang. Ataupun menjadi peniaga. Sebab apa? Sebab dalam hadis ketiga-tiga ini ada disebut oleh Rasulullah SAW. Hal yang telah menyebabkan perbezaan pendapat di kalangan mereka adalah kerana beberapa hadis Nabi SAW yang menerangkan keutamaan setiap satu daripada 3 perkara tersebut. Di dalam menjelaskan keistimewaan pertanian, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa dari kalangan orang Islam menanam sebatang pokok atau menebar benih, kemudian pokok tumbuhan tersebut dimakan oleh burung, manusia ataupun haiwan, semuanya itu akan menjadi sedekah bagi dirinya. Bila kita bercucuk tanam, kadang-kadang pokok buah kita, buahnya dimakan burung, kita dapat pahala sedekah. Buahnya dipetik orang tuan-tuan sekalian. Dia tanam pula dekat perumahan, dahan dia pergi rumah orang sebelah tuan-tuan sekalian. Orang sebelah petik, dapat sedekah. Jangan marah pula tuan-tuan sekalian. Ni bergaduh dengan jiran sebelah pasal jiran sebelah petik buah. Dia kata tu aku punya pokok tu pasal pokok petik. Tapi masalahnya pokok tu dah pergi sebelah dah tuan-tuan sekalian. Maka kita kena berikan kepada orang tersebut. Kalau tak nak, cabut je pokok tu tuan-tuan sekalian. Ataupun potong dahan yang pergi ke sana. Ini kadang-kadang benda macam ni pun jadi gaduh ya. Jadi apa juga yang kita tanam kemudian tumbuh mengeluarkan hasil, diambil oleh haiwan ataupun dimakan oleh haiwan, oleh manusia, maka semuanya itu si penanam tadi akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pahala sedekah. Jadi kalau orang petik pokok tu, buah tu jangan marah. Dalam tanam tu sekalian dekat kebun kat kampung tu tak pernah jengah pun kampung tu. Ada orang kampung petik, marah-marah pula dia ya. Tak usah, biar dapat pahala. Di dalam menjelaskan keutamaan perkilangan dan perindustrian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu makanan pun yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik dari hasil perbuatan tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam adalah memakan dari hasil perbuatan tangannya sendiri. Iaitu Nabi Daud alaihi salam, dia diberi keupayaan ataupun mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat baju besi. Besi itu tuan-tuan sekalian dia pakai tangan je, pegang je, besi jadi lembut, tak payah nak bakar-bakar, nak ketuk-ketuk, tak payah dah. Dan dia makan hasil daripada pekerjaan beliau sendiri. Sebab itu sekalian, saya melihat macam di Syria kan, saya pergi dulu, saya tengok banyak asatizah di sana. Mereka ni kerja sendiri. Dia ada pekerjaan. Dia tidak bergantung hanya kerana pergi berceramah. Sebab ada orang bergantung dan ceramah. Kalau tak ada ceramah, dia tak ada duit tentu sekalian. Tapi di sana mereka ni biasanya pekerjaan mereka berniaga. Kalau di Damsyik itu, setiap masjid itu tentu sekalian, dia ada 2 atau 3 orang asatizah yang akan jaga. Mana nanti ada yang jaga waktu Zuhur, Asar, nanti Maghrib, Isyak, Subuh. Ada ustaz-ustaz tu saya tengok macam ni kuliah subuh, macam saya kuliah macam tu. Nanti pukul 8 dia buka kedai, dia jual lah apa barang-barang ya. Nanti Zuhur tutup kedai, pergi ke masjid. Nanti lepas Zuhur buka lagi kedai, macam tu kerja dia. Jadi dia tidak bergantung harap pada hasil dia ceramah. Ceramah nanti tu yang orang pertikai kadang-kadang sampul apa tu sekalian. Orang ni pun satu hal juga, dia tak tengok ustaz tu datang daripada mana. Kereta pula bakal boleh letak air kencing ke air kelapa tu sekalian, nak kena minyak petrol ya, minyak diesel nak kena beli ya. Kadang-kadang ada orang berbunyi macam-macam tu sekalian. Tapi kalau orang tu mempunyai pekerjaan sendiri, maka tak jadi masalah.
Ya. Imam tu pula tu sekalian, kalau dekat Mesir, kalau dekat Syria tu dia tapau semua tu sekalian. Dia azan, dia qomat, dia jadi imam. Ya. Kalau sini buat tu sekalian, Bilal tu azan, qomat, dia jadi imam. Bunyi orang kat belakang. Macam dia seorang je boleh kat sini. Ya. Tapi di sana tak ada masalah. Ya. Jadi Nabi Daud tadi contoh kepada kita bahawa beliau bekerja dengan tangan dia sendiri, memakan daripada hasil pekerjaan dia sendiri. Di dalam menjelaskan keutamaan perniagaan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, peniaga yang jujur akan dibangkitkan bersama-sama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ini peniaga yang jujur. Ini kita tu sekalian berniaga pun gaduh. Bulan Ramadan pun gaduh tu sekalian. Pelik aku tengok orang Melayu ni tu sekalian. Orang Cina tu berniaga sebelah-sebelah, tak ada apa tu sekalian. Kita orang Melayu ni gaduh, pilih tapak gaduh. Siapa nak corner lot, siapa nak kat tengah. Gaduh. Nanti pula gaduh pula, ini produk ni kita je, orang lain jangan masuk. Gaduh pasal mercun tu sekalian. Ni kan saya tengah buat carnival di Puncak Alam tu sekalian. Geng mercun bergaduh. Kalau boleh tempat ni kami je jual mercun, orang lain tak boleh jual mercun. Saya kata apalah korang ni, kita berniaga ni cari keberkatan. Monopoli tak boleh tu sekalian dalam Islam. Kalau tuan-tuan buka satu buku, tajuk dia Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisadil Islam, peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam, tu sekalian. Jadi kita berniaga ni tu sekalian, bukan setakat nak cari duit, bukan setakat kita nak dapat untung, tapi di sana ada Daurul Qiyam wal Akhlaq, ada peranan nilai-nilai akhlak di dalam perniagaan. Kenapa kita berniaga? Berniaga tu tujuannya selain kita dapat rezeki, kita dapat bantu orang lain, berkongsi perniagaan. Tapi ini perangai orang Melayu tu sekalian. Gaduh. Yang produk mainan kanak-kanak tu sekalian. Kalau boleh orang lain jangan masuk. Gaduh bulan Ramadan tu sekalian. Pada bulan Ramadan ni orang datang ramai tu sekalian. Apalah salahnya kongsi-kongsi rezeki? Nak tepi corner lot saya begitu, jangan nak tunggu corner lot juga. Kadang-kadang kita ni betul-betul kat pintu masuk, orang masuk bukan beli tu sekalian. Pusing sana sampai sini tangan dah penuh dah. Tak beli dah, balik terus. Jadi rezeki itu Allah Taala dah tetapkan. Kita berniaga tu sekalian, yang penting jaga kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Taala akan bagi kita rezeki yang banyak dan melimpah ruah. Jadi peniaga yang jujur, amanah, tidak mencuri timbangan, tidak menipu dalam timbangan, nanti kata Rasulullah dia akan dibangkitkan bersama para nabi. Dekat padang mahsyar tu bersama nabi, masuk syurga sama nabi, sama dengan as-siddiqin, ini orang-orang yang benar, dan juga para syuhada, ini orang-orang yang mati syahid. Ini kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tiga kelompok orang yang mencari rezeki tadi. Satu iaitu petani. Sebab tu jangan kita pandang rendah petani ya. Ada petani datang minang anak kita, tolak pula. Petani ni buat apa tu kan? Petani dia ada pahala dia sendiri, ada kelebihan dia sendiri. Kedua iaitu pengilang, mana orang yang ada yang mengeluarkan produk. Bukan mesti kilang besar tu sekalian. Walaupun kita hanya kilang buat pau belakang rumah, ini satu benda yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiganya itulah peniaga. Oleh kerana hadis-hadis tersebut, ada di kalangan ulama yang lebih mengutamakan salah satu daripada ketiga jenis pekerjaan tersebut. Namun para ulama dari kalangan al-muhaqqiqin yang teliti dan cermat berkata, kami tidak boleh menentukan sekaligus salah satu jenis amalan yang paling utama dari ketiga jenis ini. Namun keutamaan dan keistimewaannya dilihat dari sudut hajat dan keperluan umat semasa. Jadi kita nak tentukan mana lebih utama, iaitu kepada hajat orang ramai. Mana yang sangat diperlukan tentu sekalian ketika itu. Macam kita hari ini, saya lihat tentu sekalian di antara keutamaan kita iaitulah dalam bidang agro tentu sekalian. Sebab apa? Sebab food security dalam negara kita sangat teruk. Hari itu PKP kejap je dah banyak orang angkat bendera putih dah tentu sekalian. Kalau berlakulah peperangan dalam negara kita, apa akan berlaku? Jadi kita punya bekalan makanan tak cukup. Macam mana kita nak tingkatkan hasil padi kita tentu sekalian? Kena belajar. Orang Melayu ni tentu sekalian, orang Melayu ni tak mau belajar, tapi kalau cakap malas marah dia tentu sekalian. Kita pergi dekat Bendang tentu sekalian, pergi dengan YB Exco kita pertanian pergi kan. Tanya wak tu, wak ni padinya dah dikapur belum ni bendangnya? Oh ni dah lama tak kapur kata. Pasal apa tak kapur? Tak ada kapur, orang tak hantar kapur. Kapur bendang ni buat apa? Tak tahu, dia kata dibagi kapur aku tabur lah. Tak ada lah. Itu je jawapan dia tu sekalian.
Dia tak tahu apa fungsi kapur, apa fungsi baja, apa fungsi racun, racun mana boleh pakai, racun mana tak boleh pakai. Hasilnya tuan-tuan sekalian, hari ni tuan-tuan tengok benda-benda orang Melayu dapatlah 7 tan 1 hektar, 8 tan 1 hektar, itu dah puas hati, dah sujud syukur dah tuan-tuan sekalian. Padahal rakan-rakan kita tuan-tuan sekalian di Skincan misalnya, Cina-Cina itu boleh dapat sampai 13 tan, 14 tan 1 hektar tuan-tuan sekalian. Kawan kita di Indonesia, padi dia boleh dapat 15 tan 1 hektar tuan-tuan sekalian. Sepatutnya kita belajar bagaimana untuk meningkatkan produktiviti kita. Kita ni kadang-kadang dah kira cukuplah boleh makan ya. Ini sifat kita. Kita tidak mau mengkaji, tidak mau belajar supaya kita punya pengeluaran pendapatan kita lebih. Tapi nanti tengok orang lain dapat lebih, dia pun mulalah merungut sana merungut sini ya. Orang Melayu kita yang ada dapat padi lebih sikit tu lihat ada dua, satu cikgu Kaswadi di Besut ke Setiu Terengganu, seorang lagi iaitu budak muda, nama dia apa nama, Fikri di Labu Kubung, Sungai Manik. Kerana mereka menggunakan baja yang berjenama Tavikun tu sekalian ya. Baja Tavikun tu bagus. Satu-satunya baja yang kalau tuan-tuan makan pun tak mati tu sekalian. Tuan-tuan berani makan baja. Jadi dia orang datang tunjukkan saya, ni baja ni terbaik ustaz, dia kata, bukan setakat pokok, orang pun boleh makan. Dia pun ambil dia makan tu sekalian. Aku biar betul kau. Itu satu-satu antara baja yang terbaik tu sekalian. Maknanya belajar, kaji tu sekalian. Akhirnya rakan kita ni dapat juga 14 tan satu hektar ya, satu musim ya. Ini penting tu sekalian. Ilmu berkaitan apa juga. Ya. Sebab tu ilmu mesti didahulukan. Tuan-tuan nak berniaga kena ada ilmu. Tuan-tuan nak bercucuk tanam kena ada ilmu. Bukan main tanam je, orang tanam kita tanam ya. Lepas tu bila tak hidup, saya tangan panas kata dia. Kan ada istilah gitu kan. Ini tangan sejuk, tanam apa pun hidup. Yang ni tangan panas. Tanam apa tak hidup. Sebenarnya bukan pasal itu, pasal ilmu tu sekalian. Bagaimana kita nak semai benih. Nak semai benih tu apa tanahnya tu sekalian. Ya. Tanah apa sesuai dengan tanah gambut, tanah apa sesuai dengan tanah pasir, tanah apa sesuai dengan tanah merah. Tuan-tuan nak tanam nanas, MD2, mana yang terbaik? Ada orang tanam di tanah gambut, masam sikit, tanam di tanah apa nama ni, bukit, dia lebih manis. Itu kena belajar, baru kita dapat hasil yang terbaik. Jadi ada ulama tuan-tuan sekalian yang dia terus ambil satu. Ini kelebihannya. Sebab apa? Mungkin dia minat berniaga, dia kata berniaga lah terbaik tuan-tuan sekalian. Kalau yang minat dengan cucuk tanam, dia kata itu yang terbaik. Tetapi ulama al-muhaqqiqin, makna orang yang teliti betul-betul, yang cermat betul-betul, mereka kata apa? Kami tidak boleh menentukan sekaligus salah satu jenis amalan yang paling utama daripada ketiga-tiga itu. Jadi daripada tiga itu tak boleh tentukan, melainkan setelah diteliti oleh mereka. Namun keutamaan dan keistimewaannya dilihat dari sudut hajat dan keperluan umat semasa. Apabila keperluan bahan makanan berkurangan sehingga masyarakat akan menghadapi kesusahan dan kesulitan hidup, maka pertanian akan menjadi lebih utama daripada selainnya. Macam sekarang ni pertanian tuan-tuan sekalian dalam negara kita sangat diperlukan ya. Tuan-tuan tengok daging lembu misalnya, kita masih lagi mengimport daripada luar tuan-tuan sekalian, sehingga 80% lebih tuan-tuan sekalian keperluan dalaman. Kita tak ada. Kambing pun kurang. Sekarang tuan-tuan nak pergi apa nama ni, nak pergi buat akikah pun kambing tak berapa ada tuan-tuan sekalian. Dulu kita ambil daripada Australia, sebab Australia ni ramai kambing daripada orang penduduk dia tuan-tuan sekalian. Sekarang ni kita nak ambil daripada Australia, Australia tak bagi dah. Australia bagi untuk breeding saja tuan-tuan sekalian. Untuk sembelih dia tak bagi. Pasal satu, dia tak setuju cara penyembelihan kita ya. Ada beberapa lah yang lain. Jadi sekarang ni kita ambil pula daripada Myanmar, daripada Thailand. Bawa tuan-tuan sekalian. Sembelih akikah kambing seludup tuan-tuan sekalian. Tahu ada kambing ni dia masuk ikut peraturan, ada kambing masuk ni seludup tuan-tuan sekalian daripada Thailand tu. Dia pergi halau je, tak lalu immigration tuan-tuan sekalian ya. Tu. Jadi kita sangat perlu benda-benda ni, sampai terpaksa kita import daripada negara lain. Susu tuan-tuan sekalian sama juga. Susu lembu, susu kambing, kita masih lagi kekurangan tuan-tuan sekalian, tak capai apa yang diperlukan oleh rakyat dalam negara kita. Jadi maknanya ini menyebabkan kita perlu untuk membuat satu tindakan dalam meningkatkan hasil sektor pertanian dan peternakan kita. Tak payah jauh-jauh lah tuan-tuan sekalian, beras tu. Tuan-tuan makan beras tu bukan beras yang besar tuan-tuan sekalian. Bukan beras Kedah. Banyak beras kita ni tuan-tuan sekalian, dia bawa daripada mana? India, daripada Thailand, Kemboja, Vietnam. Tuan-tuan bayarlah kalau negara-negara tu dia pakat-pakat tak jual beras kat kita tuan-tuan sekalian. Agak-agak nak makan apa gitu sekalian. Nak makan ubi kayu, ubi pun tak berapa ada dah.
Makna keperluan kita hari ini terhadap pertanian sangat mendesak, tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu kita kena kempenkan kepada anak-anak muda kita supaya berminat dengan pertanian. Dan pertanian sekarang tak macam dulu kotor, tuan-tuan sekalian. Sekarang tak kotor dah. Sekarang semua pakai handphone je, tuan-tuan sekalian, kawal. Nak bagi baja pakai handphone, nak siram pakai handphone. Canggih. Ini bagi yang berminat lah, tuan-tuan sekalian. Jadi untuk kita meningkatkan produktiviti kita, dan kerajaan pula, tuan-tuan sekalian, hari ini menggalakkan anak-anak muda dengan bagi geran 20,000, tuan-tuan sekalian, pada anak-anak muda yang berminat dengan agro ni. Tuan-tuan pergi je dekat pertanian ke, pergi dekat LPP ke, pergi dekat apa-apa jabatan agensi bawah kerajaan, mereka ada peruntukan 20,000, tuan-tuan sekalian, geran, bukannya pinjaman, untuk anak-anak muda kita melibatkan diri dalam bidang-bidang pertanian ni, bidang agro, Baik, ianya untuk memelihara masyarakat dari bahaya kelaparan dan kebuluran. Terlebih lagi apabila bidang pertanian termasuk aktiviti yang agak sukar dan berat di beberapa negeri tertentu. Kesabaran dan ketekunan dalam hal ini adalah merupakan pekerjaan yang paling utama. Kita tentu sekalian di Malaysia tanah banyak lagi. Tuan-tuan bayang negara-negara lain yang tanah dah tak berapa ada, tuan-tuan sekalian. Tapi tengok teknologi. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube bagaimana, tuan-tuan sekalian, Israel dan juga China, mereka menjadikan gurun-gurun dan padang pasir di tempat mereka yang dulunya tanam apa pun tak boleh hidup, hari ini menghijau, tuan-tuan sekalian. Boleh tengok macam mana cara mereka buat. Sebab mereka buat kajian. Kita ni kajian tak berapa nak, tuan-tuan sekalian. Benda yang dah dikaji pun tak keluar-keluar. Nak tanam, saya, tuan-tuan sekalian, betul, baru ni veterina datang. Dia nak tengok kambing yang dia bagi saya tahun lepas. Minta 2019, dapat 2022, tuan-tuan sekalian. Bagi kambing 10 ekor. Kemarin dia datang nak tengok kambing tu ada lagi ke tidak. Aku kata kambing tu ada, aku tak jual, ada lagi. Cuma kau ni pasal apa 2-3 tahun baru datang. Sepatutnya kau jabatan veterina setiap tahun, tuan-tuan sekalian. Dia kena jadual dia pergi semua ladang-ladang ternakan yang ada, ambil darah untuk dia cek, kemudian vaksin, itu kerja dia. Dan dia kena beri perkhidmatan itu percuma kepada kita. Tapi dia tak datang. Itulah ustaz, saya sibuk lah, gitulah, ginilah. Aku nak tunjuk kat kau beberapa benda, kata. Sebab tu negara kita ni menghadapi masalah agro security food ni. Food security. Macam ni aku tunjuk. Kau tengok tu, nampak tak kandang apa? Saya tunjuk dia tu sebelah kandang. Tu kandang apa? Kandang ayam, ustaz. Kandang ayam. Kau tengok apa dalam tu? Kandang tu dah nak roboh dah. Kandang ayam tu sekalian saya dapat tahun lepas. Kita mohon 2021. Tahun lepas siap dia punya kandang tu sekalian. Kemudian dia hantar dah makanan anak ayam. Makanan anak ayam tu dah dekat setahun sampai. Anak ayam sampai hari ni tak sampai tu sekalian. Aku tengok macam mana nak boleh. Kau tengok sana tu ke? Tanah. Ada banyak. 1 lori baru datang tu sekalian tanah. Dia nak buat saya fertigasi cili tu sekalian. Saya dah letak tempat untuk nak buat fertigasi cili tahun 2020 ke 2021 juga minta. Tahun lepas baru sampai tu sekalian. Tanah tu takkan saya nak biar je, nak tunggu barang sampai. Jadi tempat tu saya gunakan untuk benda lain. Sekarang tanah tu bertumpuk, aku buat tanam anggur pula. Datang pula tu dekat sabut kelapa. Tu tak percaya mai aku tunjuk. Datang sekarang tu sekalian. Kat kandang kambing saya penuh dengan sabut kelapa tu sekalian. 2 lori datang baru ni. Sampai saya pun dah lupa dah. Tapi ustaz, saya nak hantar kokopit. Hantar kokopit bila aku minta? Dulu kan ada minta tu. Dulu tu sekalian dah 3 tahun baru sampai kokopit tu sekalian. Ini juga salah satu penghalang kepada kejayaan pertanian, di mana tuan-tuan sekalian, rakan-rakan agensi kita, pekerja-pekerja di jabatan tidak serius. Minta maaf kalau ada di sini orang yang kerja di jabatan. Orang kerja di jabatan kerajaan, jangan cuma fikir kita dah dapat gaji tiap bulan cukup. Lantaklah orang kat luar. Kamu kena turun. Hantar apa keperluan-keperluan kepada petani, peternak itu yang sepatutnya dihantar. Bukannya kalau lulu gitu, ya je. Saya tanya pasal ayam ni dah lama dah tu, dah setahun dah ni, telefon lagi kata nak turun kursus pula. Aku beli ayam dah bertahun-tahun dah tu, nak suruh kursus pula. Ini masalah dia tu sekalian. Cerita je, bukan marah tu sekalian, bagi tahu je. Kalau ginilah sikap kita tu sekalian sebagai pegawai agensi kerajaan, dia akan menyukarkan kejayaan dalam bidang pertanian dalam negara kita tu sekalian. Saya boleh tunjuk pasal saya duduk dalam bidang tu sekalian. Walaupun aku ustaz kan. Tapi aku duduk kat ladang tiap-tiap hari. Jadi kita tahu macam mana susah orang duduk ladang. Tetapi kadang-kadang bantuan-bantuan tu dia lulus tapi datang tu terlampau lambat. Memang bantuan untuk pertanian penternakan ni sangat banyak. 1 tahun bilion-bilion tu sekalian. Tapi dia nak turun nak sampai tu. Kena anak ayam yang ayam kampung lagi lucu tu sekalian.
Tiba-tiba ada orang, Ustaz nak tak apa nama ni belayam kampung 500 ekor? Saya kata, orang bagi free aku ndak lah. Mana dapat peruntukan? Peruntukan ni dah dihantar ke negeri, tiba-tiba kata dia tak ada orang minta, hantar balik ke pusat. Kata macam mana orang nak minta? Orang tak tahu, tak diiklan tu sekalian. Orang iklan pergi kampung, ramai orang tak tu sekalian. Ya? Ini contoh je ya. Jangan marah pula. Nanti gam, Ustaz dia banyak komen. Komen tu nak perbaiki tu sekalian, tak apalah ya. Itu tadi tentang apa ni pertanian. Apabila persediaan makanan sudah cukup banyak dan ladang pertanian sudah disediakan dengan luas dan masyarakat memerlukan barang-barang keperluan harian, maka pada saat ini perhatian perlu ditumpukan kepada sektor perkilangan dan perindustrian agar masyarakat tidak susah payah mengimport barangan luar dari negara-negara bukan Islam. Di samping dapat membuka peluang baru bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan. Selain itu, ianya juga sektor perkilangan senjata dapat mempertahankan dan menjaga maruah dan kehormatan kaum muslimin daripada sebarang cabaran musuh, dan ianya juga dapat mempertingkatkan keupayaan dan kepakaran masyarakat Islam dalam sektor perindustrian. Mana bila makanan cukup, orang pun dah tak susah cari makanan, maka ketika itu perindustrian sangat diperlukan. Kita buka kilang-kilang ya untuk mengeluarkan produk-produk daripada orang Islam sendiri. Kita ni kalau tak bising je, yang itu halal, itu tak halal, ini kafir harbi, semua tu sekalian. Tapi dia sendiri tak buat apa-apa. Dia sendiri tidak cuba untuk mengeluarkan satu produk. Dan di antara produk yang paling penting juga disebutkan di sini tuan-tuan sekalian, iaitu tentang teknologi persenjataan. Hari ini negara-negara umat Islam sangat lemah tuan-tuan sekalian dalam industri persenjataan. Ya? Kalau negara Timur Tengah tu kan senjata lagi tuan-tuan sekalian, buat kereta pun tak reti. Ya? Tetap boleh tengok dekat dalam satu YouTube tu kan, Dr. Yusuf Al-Qardawi dia khutbah di Qatar tuan-tuan sekalian, mengkritik negara-negara Arab. Kata dia apa? Negara-negara Arab ni Allah Ta'ala bagi rezeki banyak. Minyak ni kebanyakannya di negara Arab tuan-tuan sekalian. Satu hari juta-juta dia boleh dapat. Tapi kata dia, buat kereta sebiji pun tak boleh sampai hari ni. Tuan-tuan, mana ada kilang kereta dekat Timur Tengah tuan-tuan sekalian? Tak ada. Mereka semua beli Toyota, Honda, semua daripada negara-negara Jepun ataupun Mercedes daripada sebelah barat tuan-tuan sekalian, Audi. Mereka sendiri tidak berusaha untuk nak buat kilang kereta, kilang kenderaan untuk keperluan rakyat mereka sendiri. Apatah lagi dalam persenjataan. Sudah-sudah mereka pun belilah daripada mereka tuan-tuan sekalian. Hasilnya apa yang berlaku? Itu yang akibat yang berlaku kepada Iraq tuan-tuan sekalian. Dia ambil senjata daripada Amerika. Ketika mana perang Iran-Iraq tahun 80 sampai tahun 90 tu 10 tahun mereka perang. Ya? Akhirnya bila Amerika nak jadikan isu, senjata dia banyak berlambat tak laku, mulalah dia kata Saddam Hussein ada senjata kimia lah apa semua, diserangnya tu sekalian. Sebab dia tahu persenjataan umat Islam tak kuat. Tapi negara-negara yang ada senjata sendiri, tuan-tuan tengok, Amerika pun segan tuan-tuan sekalian. Dia kata dia nak serang Iran. Iran kata boleh nak serang, kami pun ada juga, kami tunjuk ya. Dia pun tap situ meletup sebiji peluru berpandu. Alamak, ada peluru berpandu baru lah. Tak jadi mereka nak serang tuan-tuan sekalian. Sebab dia nak kaji dulu ni sampai ke tidak Washington, apa isinya, kaji balik, tak jadi perang tuan-tuan sekalian. Esok dia nak perang je, dia pun lancar lagi sebiji, tak jadi lagi. Ya? Korea Utara tuan-tuan sekalian, tu negara kafir tuan-tuan sekalian. Nakal budaknya tuan-tuan sekalian presiden dia. Dia macam tu juga. Kata mereka nak serang, boleh kata dia. Nanti aku tembak kata, ini 5 minit sampai Washington kata dia. Sebelum aku tembak yang sana, aku tembak lu kawan-kawan kau kata dia. Korea Selatan, Jepun, Singapura yang dekat-dekat kata dia. Kau berani serang lah. Tak berani tuan-tuan sekalian. Sebab dia tahu keupayaan negara ini daripada sudut persenjataan tuan-tuan sekalian. Kalau kita ni tak tahu berapa hari tuan-tuan sekalian selesai masalah. Sebab kita ni tidak mengkaji benda ni. Dulu Iran tuan-tuan sekalian bagi offer pada Malaysia. Saya ingat lagi tuan-tuan sekalian. Dia offer, dia kata kalau ada orang Malaysia nak belajar tentang apa nama ni, ilmu nuklear tuan-tuan sekalian, dia boleh bagi belajar percuma tuan sekalian. Tapi orang Malaysia dia tak bondak. Alasan dia apa? Tak boleh, Syiah. Apalah mana ada senjata Syiah, senjata Sunni tuan-tuan sekalian. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan digaduhkan bab mazhab, bab parti politik, berpecah sampai bila-bila. Padahal persenjataan suatu perkara yang penting tuan-tuan sekalian untuk sesebuah negara. Dan kita kena ingat tuan-tuan sekalian, dalam keselamatan negara dia tidak ada perbezaan daripada sudut politik, daripada sudut apa nama ni, mazhab. Katalah negara itu nak diserang oleh musuh, ketika itu siapa pun yang memerintah kita kena bagi sokongan. Tuan-tuan lihat apabila berlaku peperangan di Iraq tahun 2001 ataupun 2003, yang kedua ya 2003 tak silap, yang kedua tu yang habis kalah teruk tuan-tuan sekalian. Saya ada di Syria ketika itu. Seorang ulama Sunni tuan-tuan sekalian dia bangkit, khutbah Jumaat, dia bagi tahu
Apa pun berlaku kepada Iraq, ketika mana Amerika nak serang, kata dia, ketika ini siapa pun rakyat Iraq mesti berada di bawah Saddam Hussein. Kerana apa? Soal kezaliman dia zalim daripada sudut politik kepada musuh politik, tidak pada semua rakyat. Maka kita kerana berada di belakangnya, kerana apa? Kerana kita bersama dengan Saddam Hussein, dia zalim terhadap musuh politik. Tetapi kalau musuh datang sini, dia tak kira dah. Orang tu lelaki, orang tu perempuan, kanak-kanak, orang sakit, orang tua, semua sekali akan dibunuh oleh mereka. Tapi tuan-tuan sekalian, umat Islam di Iraq ada yang degil, tuan-tuan sekalian, tak mau dengar nasihat daripada ulama tersebut. Mereka telah menolong mereka untuk masuk ke Iraq. Tapi hasilnya hari ini tuan-tuan lihat apa yang berlaku. Betul ulama tersebut, tuan-tuan sekalian. Habis umat Islam dibunuh, budak-budak kecil, orang perempuan dirogol apa semua oleh musuh tadi. Kerana apa? Kerana kita tadi contohnya bermusuh sangat dengan Saddam Hussein. Ini contoh yang telah berlaku, tuan-tuan sekalian. Hari ini orang menyesal, tuan-tuan sekalian, di Iraq. Kawan-kawan kita di Libya macam tu juga, tuan-tuan sekalian, menyesal. Dulu masa Muammar Gaddafi hidup, tuan-tuan sekalian, mereka boleh belajar percuma. Orang asing pun belajar di Libya percuma. Kemudian apa lagi, tuan-tuan sekalian, kesihatan, perawatan percuma dekat hospital, tuan-tuan sekalian. Tapi propaganda daripada Amerika, tuan-tuan sekalian, untuk menjatuhkan Muammar Gaddafi ketika itu. Orang terpesona ikut, kononnya Amerika nak bebaskan mereka daripada kezaliman Muammar Gaddafi. Tapi hari ini apa yang berlaku di Libya, tuan-tuan sekalian? Tak tenang. Hari-hari berperang, hari-hari bergaduh dengan kabilah-kabilah yang pelbagai di sana, tuan-tuan sekalian. Sebab tu umat Islam ni kena kembali pada Islam, ajaran yang betul, tuan-tuan sekalian, rahmatan lil alamin, insya-Allah kita akan selamat. Kalau tidak, tak adalah. Malaysia pun sama juga, tuan-tuan sekalian. Baru ada sikit pasal tak ada tauliah, dah kafirkan orang dah. Semalam tengok tuan sekalian di Perlis. Kita senang je, tuan sekalian, ada tauliah tak ada tauliah, orang panggil datang, tak panggil tak payah datang, tu je. Apa nak gaduh-gaduh, tuan sekalian? Ini sampai bergaduh, kafirkan orang. Ini dia bibit tu dulu di negara-negara Timur Tengah macam tu lah, tuan sekalian. Dia mula sikit-sikit takfiri ni, akhirnya sampai kepada pembunuhan, tuan sekalian. Itu kita bimbang dekat negara kita, jangan sampai berlaku macam tu, ya. Baik, ketika persediaan makanan barangan buatan dalam negara sudah mencukupi keperluan harian dan hajat masyarakat sehingga tidak perlu lagi mengimport dari luar, pada ketika ini umat berhajat untuk mengekspor dan menjual barangan buatannya ke tempat-tempat lain. Dan ketika pasaran dikuasai oleh para peniaga yang rakus dan zalim, suka mempermainkan harga barangan sekehendak hati sehingga menyusahkan masyarakat ramai, maka pada ketika ini sektor perniagaan adalah menjadi sangat utama dan penting untuk ditekuni dan diberikan tumpuan yang sewajarnya. Terlebih lagi apabila mereka yang mencuburi sektor ini adalah orang-orang yang kuat keimanan dan teguh mengamalkan Islam, sehingga perniagaan tidak melupakannya daripada kewajipan mendirikan solat dan membayar zakat. Ini tuan-tuan sekalian. Bila makanan dah cukup, kemudian industri kita pun dah bagus, maka ketika itu barulah kita berniaga, tuan-tuan sekalian, mengekspor barangan-barangan kita keluar, tuan-tuan sekalian. Sehingga kita tidak lagi perlu kepada orang mengekspor ke negara kita ataupun kita import, tapi kita pula yang buat keluaran. Lebih-lebih lagi kalau peniaga-peniaga ni ataupun pengekspor ini adalah di kalangan orang-orang yang beriman, dia akan jaga solat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian menginfak. Saya jumpa, tuan-tuan sekalian, di Malaysia beberapa orang yang kaya yang memang alhamdulillah bagus, tuan-tuan sekalian. Kita nak buat masjid di Kemboja, tuan-tuan sekalian, jumpa dia. Atau ada orang nak masjid di Kemboja. Tak apa, dia kata, Ustaz bagi tahu tarikh bila, nanti suruh PA saya belikan tiket. Beli tiket tu sekarang pergi sana. Tengok, dia pergi tengok je, dia balik, tak cakap apa. Esok dia terus sign check tu sekalian. Ni bagi siap masjid. Ada orang macam tu di negara kita, alhamdulillah. Tapi terjadi je begitu sebab apa? Sebab dia orang yang kuat imannya, solatnya jaga, bayar zakat, ya. Jadi hasil yang dia ada tu, dia limpahkan balik, kongsikan balik. Dan Allah Ta'ala beri lipat kali ganda pula, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan bayanglah, kalau kita fikir, katalah dia bagi 1 juta, kita fikir agak 1 juta ni bila dia dapat balik, tuan-tuan sekalian, ya. Tapi oleh kerana keyakinannya pada Allah Ta'ala, setiap apa yang dikeluarkan akan diganti balik, dia mendapat keuntungan yang banyak tiap kali dalam perniagaan dia, dan tak rugi, tuan-tuan sekalian. Saya belum jumpa lagi orang bisnes dia banyak zakat, infak, dia tiba-tiba jadi bankrupt, tak ada, tuan-tuan sekalian. Tengok tu, apa Datuk tu bankrupt, itulah banyak sangat bayar zakat, banyak sedekah. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Sebaliknya Allah Ta'ala akan gantikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana dalam harta kita itu ada milik orang lain, tuan-tuan sekalian. Bukan dalam harta kita tu hak mutlak kita. Tuan-tuan kena ingat, harta bukan milik kita.
Harta adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tumpang tui je tuan-tuan sekalian. Tuhan bagi tu lalu kita je. Tak percaya tuan-tuan tengok kan. Dapat gaji berapa tiap-tiap hujung bulan tu, esok datang bil TNB tuan-tuan sekalian. Itu TNB punya. Lepas tu datang bil air Selangor. Bayar lagi tuan-tuan sekalian. Lepas tu datang bil anak sekolah pula, pergi ke sekolah sana. Jadi tu bukan duit kita. Kita ni hanya sebagai pengurus saja. Maka kita urus dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mana ada hak orang lain dalam zakat, kita bayar zakat. Ada hak orang lain melalui infak, kita infak bagi mereka tu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan melipat gandakan lagi. Perkara yang sangat diperlukan dan menjadi hajat umat Islam dewasa ini adalah penguasaan dan kepakaran dalam bidang teknologi. Tanpa penguasaan kepakaran ini dengan cemerlang, maka akan sangat sukar untuk terus mara ke hadapan, bersaing dengan kuasa-kuasa dunia lain yang sudah lebih dahulu memiliki kepakaran dalam bidang tersebut. Jadi bila semua ni tu sekalian, semua bidang sekarang ni teknologi itu penting, termasuk bidang pertanian. Macam mana tu sekalian kita boleh buahkan buah anggur tak ada biji? Ada pula orang menulis tu sekalian keluar katanya tak boleh makan buah-buah yang tak ada biji sebab asalnya buah ni ada biji. Jadi bila tak ada biji ni kata dia macam kita buat satu yang bertentangan dengan sunnatullah. Ini pun satu hal juga. Menulis tu tak tahu mana asas dia. Sebab contoh anggur kata dia, anggur tu ada biji. Tiba-tiba kita buat jadi tak ada biji. Ini salah kata dia, tak boleh kita lawan fitrah Allah sunnatullah. Tak tahu dia belajar mana tu sekalian ya. Anggur tu sekalian, memang buah-buahan ni yang dia yang boleh buat ubat ni biji dia tu sekalian ya. Kita biji selalu kita buang lah ya. Anggur ni nak bagi tak ada biji boleh tu sekalian, walaupun asalnya pokok tu ada biji. Kadang orang datang tempat saya tanya, "Ustaz, anggur ada biji tak?" Saya kata ada biji. Yang tak ada biji belum buat lagi. Dia nak bagi tak ada biji tu, dia kena celup dengan hormon tu sekalian, ataupun sembur. Ada satu hormon nama Mr. G. Atau kalau sembur tu dia punya batang jadi besar, buah jadi besar, biji tak ada. Dan sekarang ni anggur terbesar tu sekalian, saiz yang paling besar ialah daripada Jepun. Nama dia Sunshine Muscat. Sunshine Muscat. Kat Malaysia nak dapat susah. Kalau dapat pun sekilo 270, 300 ringgit ya. Di Thailand dia jual 87 ringgit duit kita. Besar-besar. Paling paling besar bola pimpong tu sekalian. Penuh mulut. Itu teknologi tu sekalian. Dia kahwinkan antara satu pokok dengan satu pokok yang lain, jadi pokok sunshine tu macam tu ya. Pokok lain macam tu juga. Kita ada pokok kelapa matak misalnya. Apa matak tu sekalian? Matak tu kan dia benih Malaysia kahwin dengan benih Filipina. Aku pun tak tahu macam mana dia kahwinkan pokok kelapa di tu sekalian. Ada matak, ada SGG. SGG daripada Tanjung Karang tu sekalian. Isi rong dia tebal ya. Masa muda manis. Itu semua dia boleh dibuat melalui teknologi tu sekalian. Benih-benih ni sekarang orang buat dekat dalam makmal je tu sekalian. Bukan macam dulu tabur, tak ada. Buat dekat dalam makmal. Pokok tembikai tu sekalian. Ini baru ni ada orang datang. Dia tanam tembikai. "Ustaz, tembikai tak menjadilah kali ni," kata dia. Saya kata, "Tanam tembikai apa?" "Tembikai tak ada biji lah," kata dia. "Baik, kau tanam tembikai tak ada biji, kau kahwinkan tak?" "Tak ada." "Tak ada pasal tu dia rosak." Dia tembikai tu sekian, tembikai yang ada biji, tuan-tuan tanam biji tu dia hidup, dia boleh berbuah sendiri. Tapi yang tuan-tuan beli benih tu untuk tembikai tak ada biji, dia tuan-tuan tanam, kena tanam juga tembikai yang ada biji untuk kita kahwinkan bunganya tu sekalian. Baru dia ada buah. Kalau tidak tak adalah. Habis besar sikit jadi putih dia busuk. Jadi putih dia busuk. Dia kata, "Pasal apa lah?" Kau tanya, "Kahwinkan tak?" Kena kahwinkan. Nak kahwin pula dia ada masa tu sekalian. Kena belajar tu. Dia kena kahwinkan ni macam ni lepas subuh ni tu sekalian sampai ke pukul 10. Lepas pukul 10 dia akan kuncup sendiri. Dia tak boleh. Tuan-tuan letak bunga tu dia tak jadi. Ilmu maknanya teknologi tu sekalian. Ini main tanam. Tengok orang tanam kita tanam juga. Lepas tu orang lain jadi kita punya tak jadi. Kemudian sekarang ni pula sekalian sampai ke tahap dia orang buat apa? Baja pemanis. Pokok ni sekalian macam mana masam, dia bagi baja tu, esok buah dia jadi manis. Ini semua adalah dinamakan teknologi tu sekalian, teknologi yang sangat penting. Hal ini bermakna bahawa penguasaan kepakaran teknologi canggih sudah menjadi satu tuntutan yang tidak boleh ditangguhkan lagi apabila umat Islam ingin mara ke depan membawa dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh pelosok dunia. Jadi kita nak bawa Islam ni tuan-tuan sekalian, sebagaimana orang lain maju dengan teknologi, kita kena tunjukkan teknologi kita yang moden juga tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam bidang pertanian, kalau tuan-tuan hayati, ada satu buku tuan-tuan sekalian yang ditulis ketika mana kerajaan Andalusia hampir-hampir jatuh.
Nama kitab tu Al-Filahah. Al-Filahah ini ditulis oleh Ibnul Awam Al-Ishbili, ada 3,000 muka surat tuan-tuan sekalian. Ya. Ketika mana kerajaan Islam Andalus jatuh dekat Spain, diambil alih oleh orang Kristian tuan-tuan sekalian. Semua hazanah-hazanah ilmu dibuang ke dalam laut, ke dalam sungai, tapi buku Al-Filahah ni antara buku yang tidak dibuang tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab buku ini mengandungi teknologi pertanian yang canggih. Ketika itu, mana ketika itu pun dia lebih canggih daripada orang lain. Contohnya apa? Ibnul Awam Al-Ishbili tuan-tuan sekalian dah mengajar teknik bagaimana membuahkan pokok di luar musimnya. Misalnya anggur. Kalau anggur ni tuan-tuan sekalian di Timur Tengah, di kawasan-kawasan sejuk, dia akan berbuah musim panas saja tuan-tuan sekalian. Musim sejuk tak ada. Tapi dia boleh buat musim sejuk pun anggur berbuah tuan-tuan sekalian. Itu dahsyat dia. Kita pula sini, Ustaz, Malaysia boleh tanam anggur tak? Pula tak boleh pula aku tanam hidup tuan-tuan sekalian. Kan dia dekat negara sejuk. Itu sebab kita tak belajar, tak ada ilmu tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan belajar ilmu tentang anggur, anggur ni tuan-tuan sekalian, kalau di negara musim 4 musim, dia hanya berbuah sekali je tuan-tuan sekalian. Iaitu dia berbuah musim bunga tu berbunga, musim panas tu dia akan datang hasil, lepas tu dia gugur semua, daun tak ada lagi dah. Tetapi di negara Malaysia, Indonesia dan Thailand, kerana panas kita setara sepanjang tahun tuan-tuan sekalian, maka anggur kita boleh berbuah sepanjang tahun. Ada orang tanam, Ustaz, rumah saya anggur banyak, daun saja, buah tak ada. Pasal apa? Pasal kita suka makan daun tuan-tuan sekalian, kan? Kadang-kadang saya datang ni, boleh tak saya cantas daun? Dia tak bagi. Pokok anggur, pokok apa pun tuan-tuan sekalian, dia kena pruning, kena buang daun, baru dia keluar buah. Tapi orang kita ni, dia suka simpan daun. Tengok daun, subur kata dia, tapi buah tak ada. Kena belajar macam mana nak buahkan anggur. Anggur ni pula tuan-tuan sekalian, kita boleh tentukan dengan izin Allah Ta'ala, ya. Kita makna kita cuba, Allah Ta'ala akan tentukan. Tapi biasanya jadi, kita nak buahkan dia bulan berapa, kita boleh tuan-tuan sekalian. Dia ada 2 cara macam mana kita nak buahkan pokok anggur tuan-tuan sekalian. Yang tu nanti datang tempat saya lah, ya. Nanti saya ajar tuan-tuan sekalian. Cuma nak bagi tahunya, kita boleh tentukan dia tu dengan ilmu. Contoh tuan-tuan sekalian, nak makan anggur bulan berapa? Bulan 5. Jadi kalau kita nak tanam anggur bulan 5, kita mesti start baja bulan 1. Sebab kita akan baja dalam sebulan tu seminggu. Habis minggu yang kelima, baru kita cantas habis semua daun. Kemudian 2 minggu pula kena streskan dia. Jangan siram air supaya dia stres. Bila stres, baru dia keluar pucuk dengan bunga. Kalau kita siram air, dia akan keluar pucuk dengan daun. Tu ilmu tu. Baru tu ada orang kata, apa saya keluar daun je tak ada buah? Sebab dia tak streskan dulu. Itulah yang cerita pasal anggur ni, pasal saya tanam anggur. Ni tadi pun tengok ada 3-4 apa gugus besar-besar tu sila tengah masak ni, ya Allah, tapi tak boleh makan pula siang. Sudah-sudah burung petik. Tak apalah, burung ambil sebahagian, saya makan sebahagian. Untuk menuju ke arah tersebut, perlu adanya pengembangan dan pembaharuan dalam metodologi dan kurikulum pendidikan yang selaras dengan cita-cita tadi. Mana nak jayakan tiga industri tadi, industri pertanian, industri perkilangan, industri perniagaan, mesti ada kurikulum pendidikan yang dibuat daripada peringkat sekolah menengah sampailah ke atas tu sekalian. Tapi itulah, kita dulu ada Universiti Pertanian, dah tukar jadi tak jadi Universiti Pertanian dah tu sekalian. Dia tukar. Kita ni selalu tukar-tukar kita punya kurikulum. Apa pun tu sekalian, kita banyak berubah tanpa ada kajian yang mendalam. Ini masalah kita. Tengok orang lain buat, kita ikut buat, tapi kita tak kaji. Sepatutnya kena kaji apa keperluan yang ni, macam mana jaga masa berapa lama tu sekalian. Saya boleh tunjukkan tuan-tuan, ya. Contohnya dalam bidang pertanian. Saya cerita pertanian ni pasal saya duduk situ. DEN 2011-2020. DEN tu Dasar Agro Makanan Negara. Iaitu Jaminan Keselamatan dan Kecukupan Makanan untuk Negara kita 2011-2020. Sampai 2020 tuan-tuan sekalian, tak capai tuan-tuan sekalian. Dia keluar surat khabar, dia kata capai. Tapi bila kita tengok, tak capai pun tuan-tuan sekalian. Kambing daripada dulu segitulah sampai sekarang bilangannya tak bertambah tuan-tuan sekalian. Kemudian dia buat pula tuan-tuan sekalian DEN 2021-2030. Nak buat tu tuan-tuan sekalian, mesyuarat sana, mesyuarat sini, hotel sana, hotel sini, beratus ribu habis tuan-tuan sekalian. Tapi akhirnya pelaksanaan tak ada. Ini masalah kita tuan-tuan sekalian, ya. Jadi ini perlu pembaharuan. Mereka mesti berupaya sekuat mungkin untuk mengembalikan kecemerlangan dan kejayaan serta kemajuan peradaban yang suatu masa dahulu pernah dikecapi oleh umat Islam. Daripada dulu tuan-tuan sekalian, kita lihat teknologi-teknologi moden ini dipelopori oleh orang-orang Islam. Tapi hari ini dah tak ada dah. Dulu kita ada teknologi perubatan misalnya yang dipelopori oleh Ibn Sina, sehingga buku
Ibn Sina tu The Medicine itu tuan-tuan sekalian menjadi rujukan kepada semua universiti di seluruh dunia untuk siapa-siapa yang nak belajar medik tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh pergi mana-mana tengok. Tajuk dia apa? The Medicine. Ya? Dalam bahasa Arab tu apa, tak ingat saya tu sekalian ya. Ibn Sina, cuma dia tulis saja Everseen. Kita pun Everseen ni orang putih ni, kafir. Everseen tu Ibn Sina lah tuan-tuan sekalian. Ya? Banyak ilmu-ilmu yang dipelopori oleh umat Islam, tapi hari ini tak ada lagi dah. Mereka juga mesti mempersiapkan diri untuk menyongsong kehadiran masa hadapan, mengikut petunjuk dan ajaran yang bersumberkan daripada wahyu, sehingga ia boleh mencapai kemuncak kejayaan dengan keadaan iman yang teguh, sistem yang mantap dan peradaban yang maju. Mana kita kena sedia berhadapan dengan masa hadapan. Kita kena fikir dekat lagi 10 apa berlaku, apa teknologi yang diperlukan. Mana kita fikir ke depan, fikir ke depan, fikir ke depan. Ya? Kalau akan datang tanah dah tak ada, macam mana kita nak bela kambing? Israel bela kambing dalam bangunan tuan-tuan sekalian. Patutlah orang Malaysia nak buat hari tu tuan-tuan sekalian, 250 juta tu nak bela lembu dalam bangunan. Tapi tak jadi. Di Israel betul tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh buka dalam YouTube bagaimana dia bela kambing ni dekat apartmen tuan-tuan sekalian. Dekat dalam dia bagi makan, dia perah susu. Israel dia minum susu kambing, lepas tu dia cerdik tuan-tuan sekalian. Orang kita minum susu lembu. Marah-marah, bodoh macam lembu. Lepas tu minum susu lembu. Patutlah. Dia minum susu kambing sebab apa? Sebab susu kambing adalah susu terbaik selepas daripada susu ibu tu sekalian. Kalau di Bangladesh, India, dia susu jamus, susu kerbau. Dia pagi macam ni tu sekalian, sarapan dia mesti susu kerbau. Susu kerbau direbus dengan teh, teh masala namanya. Tu kalau di Bangladesh. Sesungguhnya penguasaan dan kepakaran ilmu pengetahuan, sains moden dan perkara-perkara yang berhubung erat dengan keduanya sudah menjadi keutamaan dan prioriti tugas-tugas kaum muslimin secara keseluruhan. Dan sesungguhnya perkara tersebut adalah merupakan suatu kewajipan yang telah ditentukan oleh Islam itu sendiri. Sebab Islam nak kita ni cinta berubah kepada yang lebih baik, berubah kepada yang lebih baik, berubah kepada yang lebih baik. Itulah Islam tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita usahakan sama-sama. Kita pun dah tak sempat dah. Kita nak jadi engineer, kita tak sempat. Kita nak jadi pakar, tak sempat. Tetapi kita ada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang mempunyai keupayaan dan potensi untuk masa depan tuan-tuan sekalian. Jadi jangan kita hari ni cuma anak kita ni hantar sekolah tahfiz. Kita tengok bidang tu sekalian. Tahfiz, agama ini sebagai dasar dia. Itu yang Dr. Yusuf Qaradawi kata, bukan tak bagus hafal Quran, belajar agama, itu sebagai mahzan, iaitu tempat simpanan ilmu. Sebab ilmu tu datangnya daripada Quran, daripada sunnah, daripada agama. Yang tu kita sebagai dasar. Tapi selepas itu kita perlu kembangkan. Hari ini orang jadi imam dah ramai dah tuan-tuan sekalian. Fikirkan kalau boleh anak kita ni, cucu kita belajar di mana? Belajar di Korea, belajar macam mana nak buat kereta kebal. Macam tu ya. Belajar kat mana? Amerika. Belajar nak apa? Belajar macam mana mereka boleh gunakan teknologi untuk kawal cuaca, macam yang dibuat tuan-tuan sekalian oleh satu kumpulan di Alaska tu, yang dia boleh serang negara-negara lain menggunakan cuaca supaya mereka tidak dipersalahkan kalau menggunakan senjata tuan-tuan sekalian. Tengok, ini kehebatan-kehebatan yang perlu umat Islam garap, usahakan supaya negara-negara umat Islam juga disegani oleh musuh-musuh Islam. Kalau tidak, dia tengoklah tak ada apa orang Islam ni ada. Dah lah orang Islam tu tak ada kekuatan apa, tuan-tuan sekalian, kena serang duk seorang-seorang itu je. Iraq kena serang, yang lain tengok ya nasib langkau Iraq kata dia. Pergi dekat Afghanistan kena serang macam tu juga. Masa saya dekat pergi saja je, pergi jalan-jalan je tuan-tuan sekalian dekat Mesir tu, dekat Syria. Jalan-jalan duduk sebulan sana, daripada tak buat apa, pagi-pagi aku masuklah kelas bahasa Arab. Orang Jawa belajar bahasa Arab tuan-tuan sekalian, dia bukan pakai kitab-kitab besar-besar dah, pakai kitab sekolah tadika tu lah, cerita-cerita kanak-kanak tu. Macam kita lah, budak-budak kecil mana ada belajar kitab besar-besar. Jadi tajuk dia Al-Asad ma'a salah satu suar, seekor singa dengan 3 ekor lembu. Cuma aku tambah kat Syekh tu, saya cakap lembu bodoh, aku kata kat dia, sebab 3 tu bodoh tuan-tuan sekalian, lembu tu. Jadi dia cerita, kata dia apa tuan sekalian, ada seekor singa berwarna merah, coklat lah, warna merah-merah itu, duduk dengan 3 ekor lembu di pinggir hutan. Jadi singa tu lapar tuan-tuan sekalian, dia nak makan lembu. Kata dia, kalau aku nak makan 1, 2 lagi tentu akan serang dia, jadi 3 lawan 1 tak boleh. Jadi dia gunakan apa nama ni, teknik menipu. Caranya macam mana, dia beritahu kat lembu-lembu tu, dia kata, wahai lembu-lembu sekalian, kamu ada 3 ekor, putih, hitam, merah macam aku, kata dia. Tapi kita ni menghadapi masalah, kata dia. Sebab apa? Kita di pinggir hutan ni, pemburu sering keluar masuk, kata dia.
Takut nanti pemburu tu nampak lembu putih ni sebab dia cerah, nanti dengan kita-kita sekali yang lain ni kena tembak, tahu. Jadi apa pandangan korang lembu-lembu, ya? Jadi lembu lain berfikir, ya tak ya juga, ya kata dia ada lembu putih ni masalah, kata lembu hitam dengan coklat. Nanti kalau apa nama ni pemburu masuk nampak kita pun kena juga. Jadi dia kata apa nak buat? Kata singa tu kata, kau serahkan lembu putih tu kepada aku, kata dia. Tahulah aku buat macam mana. Lalu dimakan lembu putih tu sekalian, di depan lembu hitam dan lembu merah. Lembu yang 2 ekor tu kata, nasiblah kau putih sebab kau cerah, membahayakan keselamatan, membahayakan keselamatan negara. Jadi dimakan, ngap, kenyang, dia tidur tu sekalian. Seminggu 2 minggu, pasal seekor lembu besar. Habis dia lapar balik, dia bagi tahu pula, lembu merah kau dengan aku okey, warna sama, kata dia. Tapi ni hitam ni pun dia cerah macam putih, membahayakan keselamatan kita. Habis nak macam mana? Kau serah je lah dia, macam putih hari tu kan settle lah tu dia. Dia serah tu sekalian dimakan. Lembu merah kata, sian kau, kata dia, tapi nak buat macam mana demi keselamatan aku, kata dia. Aku bagi kat singa, makan tu sekarang, ngap, kenyang dia tu sekalian. Akhirnya bila dia lapar lagi sekali, dia datang jumpa si merah, kata, sekarang kau nak pergi mana? Barulah si merah kata, kalau aku tahu dulu aku tak serah putih dan hitam, tapi dah berlalu, kata dia. Macam itulah, kata dia, apa yang berlaku di dunia hari ini, kata dia, ada negara umat Islam yang diratah oleh orang-orang kafir, tapi negara umat Islam yang lain berdiam diri, kata dia. Lepas tu dia pula tanya pula, dia kata, korang agak siapa, dia kata pada ni lembu-lembu ni, kata dia. Negara mana yang lembu-lembu ni? Dia kata tu sila, dalam ramai-ramai kita ni, dia yang berani bersuara ni selain daripada orang Arab tu sila. Pasal apa, orang Arab ni dia mabahis ni banyak, apa, SB banyak tu sila. Dalam kelas tu pun ada SB, jadi dia takut. Kalau dia cakap, sekali lagi keluar kena tangkap tu sila. Baik di Syria, baik di Mesir, dia tak berani bercakap benda-benda ni secara terbuka tu sila. Jadi yang jawab aku dengan seorang lagi kawan nama Sulaiman daripada Turki. Kita kata apa tu sila, kalau cikgu nak tahu lembu-lembu tu ialah negara-negara Arab. Dia aku dia kata betul, ini realiti yang berlaku. Negara Arab satu-satu diratah oleh orang kafir, tapi negara yang lain berdekatan tidak mau berperanan untuk membantu. Jadi tak tahu sampai bila, kata dia. Sampailah hari ini tu kalau kita tengok, satu-satu negara umat Islam diganyang oleh puak-puak kafir, tapi negara yang lain berdiam diri. Bahkan sekarang OIC pun dah tak ada dah, tu sekalian. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari PM kita baru jumpa Setiausaha Agung OIC di Mekah baru ni, kita harap ada perubahan lah, tu sekalian, ya. Sebab kalau tidak, inilah yang terus berlaku kepada umat Islam. Yang negara OIC ada 150 lebih tu sekalian, dia pun ada mazhab dia lain pula. Ada yang mazhab sokong Amerika, ada mazhab yang sokong Rusia. Yang Rusia dengan Cina sekali. Ada itu jadi tak boleh berbaik. Sepatutnya umat Islam ni kumpul satu, mana kita nak sokong Rusia ke nak sokong Amerika? Kalau sebab belum betul-betul kuat. Kalau betul-betul kuat, kita nak sendiri. Amerika pun kita ganyang, Rusia pun kita ganyang. Kalau beranilah. Tak berani, sekalian. Iran kena sekat, tu sekalian. Kapal terbang emas tak berani pergi Tehran, dan kapal-kapal daripada Iran tak dibenarkan masuk Malaysia, sekalian. Saya ceramah di di KLIA tu. Saya tanya dia orang tu yang besar-besar tu, pasal apa kita tak pergi ke Iran? Oh, tak boleh ustaz. Kita pakai Boeing tu Amerika punya. Kalau kita pergi sana, esok rosak spare part Amerika tak bagi. Macam mana kapal terbang kita nak terbang? Tu sebab kita macam tu. Belilah Rusia punya pula, tu sekalian. Sini sekat, pakai kapal terbang Rusia pula, kan boleh. Tapi itulah, masih ada lagi tu sekalian, ketakutan kita kepada polis-polis dunia ni lah, ya. Amerika ni orang panggil dia polis dunia, tu sekalian, ya. Jadi kita takut. Tapi perubahan-perubahan perlu dibuat oleh negara-negara umat Islam bagi menjamin keselamatan, kesejahteraan untuk umat Islam yang akan datang, anak cucu kita, tu sekalian. Jadi kalau boleh, tahu ada anak-anak yang cerdik-cerdik tu, suruh belajar ilmu-ilmu ni, tu sekalian. Satu, daripada sudut kepentingan teknologi. Yang keduanya, kalau dia belajar ilmu yang lain daripada orang lain, dia dapat gaji besar, tu sekalian. Kalau dia seorang je pakar tentang senjata, Kementah, Mindef cari dia, tu sekalian kan. Jadi dia akan dapat gaji yang besar berbanding dengan orang lain. Orang lain jadi bukanlah kita pelikih yang lain tu, di mana dah bidang tu ramai sangat. Akhirnya terpaksa kecilkan dia punya pendapatan. Jadi setakat ini dulu tu saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan menjadikan kita hamba yang soleh. Saya mencadangkan kepada tuan-tuan, kalau nak beli buku, carilah tuan-tuan sekalian buku-buku yang ditulis oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi. Sebab apa, tuan-tuan sekalian, mindanya itu membawa kita kepada perubahan yang baik, dan juga pemikiran kita macam mana untuk kita mendepani
kehidupan pada masa depan dengan teknologinya, suasana keadaan yang berubah tak sama macam dulu tuan-tuan sekalian. Sebab tu kadang-kadang saya tengok ada lagi tuan-tuan sekalian yang agak minda tu tertutup. Wallah alam lah tuan-tuan sekalian ya. Macam contoh saya buat satu Qoriah Ramadan sekarang ni tuan-tuan sekalian di Puncak Alam. Kita panggil pelajar-pelajar tahfiz tuan-tuan sekalian untuk solat berjemaah ya. Kita ada sediakan tempat lelaki, tempat perempuan. Tapi ada satu sekolah tuan-tuan sekalian, dia adu betul. Oh tak boleh Ustaz, orang perempuan tak boleh sembahyang sini sebab ini tak tertutup. Orang perempuan kena tutup betul. Saya kadang-kadang terfikir tuan-tuan sekalian, adakah anak-anak kita kehidupan dia cuma macam dalam madrasah. Sedangkan bila dia keluar nanti tuan-tuan sekalian, dia akan bersama dengan orang ramai tuan-tuan sekalian. Sama kes macam saya di Mesir dulu tuan-tuan sekalian. Bila saya diminta untuk bimbing pelajar-pelajar boleh berforum di depan tuan-tuan sekalian, berceramah, saya kata boleh. Tapi kena ikut cara saya. Kalau ikut cara kau memang tak jadi. Saya kata macam mana cara Ustaz? Caranya senang, saya kata ahli panel lelaki kat depan, ahli panel perempuan kat depan. Sebab di Mesir tuan-tuan sekalian, dia kalau forum ahli panel perempuan duduk dalam. Dia menyorok kat dalam tuan-tuan sekalian. Tak boleh saya kata ke depan. Oh dia kata tak boleh Ustaz. Saya kata pasal apa tak boleh? Sebab kita kat sini ni mak bapak kita tak ada kata dia. Nanti jadi fitnah. Tak, saya kata kau kat Malaysia esok ceramah mak bapak kau ikut ke hari-hari? Tak ada kan? Lepas tu kau nak duduk dalam. Boleh tak kau esok kalau orang panggil ceramah kau beritahu pada penganjur, saya nak ceramah tapi buat saya perempuan, saya duduk dalam, tak boleh kat luar. Boleh tak? Oh tu tak boleh lah Ustaz kata dia. Jadi ginilah saya kata, kalau kau nak belajar dengan aku boleh tapi dengan syarat. Aku tanya, bagi saya alasan yang syar'i, maknanya ikut Islam, yang kamu orang perempuan tak boleh duduk depan. Oh dia kata yang syar'i tak adalah Ustaz. Kalau kau tak syar'i berarti aku syar'i, kau kena ikut aku. Dia macam tu tuan sekalian. Kadang-kadang ada setengah pelajar-pelajar kita yang berada di Timur Tengah ni kan dikongkong oleh dia punya orang panggil apa tu, senior-senior mereka yang kononnya cara dia tu betul tuan sekalian. Sedangkan kita bila balik ke Malaysia tak macam tu tuan sekalian. Kita kena ajar anak-anak kita dengan realiti kehidupan tuan sekalian, bukan satu cara kehidupan yang kita tuan sekalian andai-andaikan sahaja tuan sekalian. Oh nanti sini datang fitnah lah apa semua. Tak betul tuan sekalian ya. Pernah satu mesyuarat tuan sekalian, saya duduk tunggu dia. Okey kita dah boleh mula. Boleh Ustaz. Saya kata nak mula apa? Mana ni AJK perempuan? Ustaz tak nampak saya. Mana aku nak nampak, tak ada. Ustaz tengok tu kat belakang tiang. Dekat tiang tu Ustaz, lurus itu. Mesyuarat. Dia kata sebab apa? Nanti kalau tidak timbul fitnah. Saya kata fitnah apa orang ramai macam ni? Kita kena faham apa dia fitnah. Ini tak faham tu sekalian. Itu yang akhirnya balik menjadi golongan yang mutasyaddidin. Yang apa namanya keras. Sampai kita pakai apa ni topi cap kita tak boleh, pakai cap tak boleh. Saya pernah pergi kebun pakai cap, ditegur orang sekalian, kau ni ngajar agama pakai topi kafir, nak jadi kafir tu dia pun baca hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa menyerupai satu kaum sama dia dengan kaum tu. Ini pun satu hal juga tuan-tuan sekalian, dia kena tengok hadis tu dia bab apa tuan-tuan sekalian, bab akidah ke bab topi. Kena faham hadis tu bab akidah. Kalau akidah kau menyerupai kafir sama dengan kafir, dia macam tu. Kalau pakai topi tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Pakai apa ni, baju apa nama ni, jaket ataupun kot ni tuan-tuan sekalian, siapa yang mula-mula pakai kot? Kalau tuan-tuan tengok negara yang pakai kot, orang Iran tuan-tuan sekalian, pakai kot tak ada masalah. Kita ni macam-macam tuan-tuan sekalian, sampai pakai jam tangan kanan ke kiri. Oh ini kanan sunnah, kiri tak sunnah. Dia tanya Ustaz, kanan sunnah ke kiri sunnah? Saya kata sunnahnya tak pakai, pasal Nabi tak pakai jam. Mana ada Nabi pakai jam tuan-tuan sekalian? Yang penting pakai jam tangan di tangan, jangan di kaki. Itu je tuan-tuan sekalian. Mana sampai begitu tuan-tuan sekalian, kerasnya. Jadi ini perlu kepada perubahan-perubahan. Di antaranya tuan-tuan bacalah buku-buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Dr. Raisuni Al-Qaradaghi dan beberapa ulama-ulama yang terkini, kerana dia melihat kepada kepentingan dan keperluan masa depan untuk umat Islam ke depan bersama-sama tuan-tuan sekalian. Dalam masa yang sama kita tidak meninggalkan asas-asas Islam, kita tidak meminggirkan perkara-perkara yang penting dalam Islam. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kalau ini kita dapat buat, kita pun akan sama maju macam orang lain juga tuan-tuan sekalian. Tengok Turki tuan-tuan sekalian hari ni boleh buat senjata sendiri ya. Kita belum boleh lagi lah, insya-Allah lah kita taktis sikit-sikit tuan-tuan sekalian ya. Kita usahakan insya-Allah. Jadi setakat ini mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita dan menjadikan kita hamba yang soleh. Kat luar tu saya ada buat wakaf Quran ya, siapa-siapa yang nak buat wakaf Quran untuk keluarga yang dah meninggal apa semua ada, dan juga infak beras ni tuan-tuan sekalian kita akan bawa ke tempat karnival kita di Puncak Alam untuk kita berikan kepada asnaf-asnaf. Macam malam ni kita akan buat perasmian dan kita panggil 50 orang asnaf tuan-tuan sekalian untuk kita bagi beras, gula, minyak ya, untuk keperluan mereka ya. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, datanglah tuan-tuan sekalian ke Eco Grander Puncak Alam.
sebulan tuan-tuan sekalian saya buat karnival di sana. Sebab tu kuliah tazkirah Ramadan saya tak ambil tu, saya ambil kuliah subuh saja. Malam saya memang sepenuhnya di sana, dan hari Selasa ni pun ada yang Bapak Menteri akan turun tuan-tuan sekalian untuk lancarkan menu rahmah untuk berbuka puasa tuan-tuan sekalian. Jadi banyaklah program-program kita di sana. Kalau ada siapa yang ada kelapangan datang sana. Nak beli belah pun banyak sekali. Kita ada bazar Aidilfitri, kita ada bazar Ramadan, ada Arab Street. Kalau tuan-tuan nak makan nasi Arab kat sana, sini pun ada banyaklah. Saja nak rasa tuan-tuan sekalian. Kat tepi jalan kita buat ya, cantik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua kami, sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Jadikan kami ibu bapa yang soleh dan solehah yang mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami ke jalan kebenaran ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur berada di bulan Ramadan. Berkatilah kami di bulan Ramadan ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk meningkatkan amal takwa kami sepanjang Ramadan ya Allah. Mudahkan kami membaca Al-Quran ya Allah. Mudahkan kami memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ya Allah. Semoga dengan ketakwaan yang kami peroleh di bulan Ramadan ini menjadi bekal untuk kami bertemu kelak ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami menjadi insan-insan yang bertakwa, menjadi insan-insan yang soleh, menjadi insan-insan yang muslih ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berkatilah seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini ya Allah. Rahmatilah taman perumahan tempat kami tinggal ini ya Allah. Bukakanlah pintu keberkatan daripada langit dan bumi buat kami semua ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.